Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. So, hari ini saya akan buat perbincangan berkaitan ulang kaji matematik tingkatan 1 bab yang ke-6 iaitu persamaan linear berdasarkan soalan di Google Form. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, soalan minta manakah antara berikut adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Okey, apa ciri-ciri persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Yang pertama, dia mesti ada satu je pemboleh ubah. Satu pemboleh ubah. Kemudian yang kedua, pemboleh ubah itu mestilah kuasa dia adalah 1. Dia tak boleh 2, tak boleh 3. So, dan ciri-ciri dia. Dan yang ketiga, bila kata persamaan, dia mesti ada sama dengan. Okay, kita tengok dulu mana yang ada banyak pemboleh ubah. Okay, yang ni ada 1, yang ni ada 1, ini ada 2. So, ini salah. Sebab dia ada 2 pemboleh ubah, so ni dah salah. Okay, syarat pertama C tak terima. Syarat yang kedua, dia mesti kuasa 1. Ini kuasa 2 kan, so salah. So, ini pun salah. Walaupun dia kuasa 1, tapi disebabkan dia bahagi, dia sebenarnya adalah Y negatif 1. Dia kuasa negatif 1 dekat sini. So, sini adalah salah. Jadi, apa yang tinggal? Yang ni. So, P ni kuasa 1, ni pun kuasa 1. Jadi, jawapan dia adalah D. Dongki. Alright. Okey, so soalan yang kedua pula. Hanani membeli 5 buah buku yang berharga RM3 tambah X sebuah. Dia membayar sejumlah RM38. Manakah antara berikut mewakili maklumat di atas? Okey, dia tengok sini, 5 buah buku harga dia RM3 tambah X sebuah. So, jadi 5 buah, 5 darabkan dengan RM3 tambah X, 3 tambah X sebuah. So, jadi jumlah dia adalah RM38. Okey, dalam persamaan unit tak perlu ada. So, jadi kamu boleh buang unit. So, darab ni tukar kepada kurungan. So, darab tukar kepada kurungan. So, dia akan jadi 5, 3 tambah X. So, bersamaan dengan 38. So, ada tak jawapan kat atas? Tak ada. Maksudnya dia nak kamu pemudahkan. So, jadi 5 darab 3, 5 darab X akan jadi 15 tambahkan dengan 5X bersamaan dengan 38. So, jadi jawapan dia adalah 15 tambah 5X yang depan. Jawapan dia adalah B. Okey. Okey, soalan yang ketiga. Dia minta diberi 3P tambah 16 sama dengan 5P. Hitung nilai P. Okey, macam dapatkan P? Satukan pemboleh ubah yang sama dalam satu tempat. So, jadi dia tak 3P tambah 16 sama dengan 5P. So, jadi 3P ni bawa sebelah sini. Tambah dia akan jadi tolak. So, jadi 16 bersamaan dengan 5P tolak 3P. Iaitu 16 adalah 5P tolak 3P dapat 2P. Okey, sekarang ni nak senang kamu terbalikkan sahaja. 2P bersamaan dengan 16. Okey, just change tempat kedudukan dia je. 2P dia letak sebelah kiri, 16 letak sebelah kanan. So, nak dapatkan P adalah 16 bahagi 2 iaitu P bersamaan dengan 8. So, jadi jawapan dia adalah B. Ya, 8 Okey, kita pergi pada soalan yang keempat. Okey, dia minta kamu cari nilai V. Okey, 2V tolak 4/6 sama dengan 3. 6 ni adalah bahagi, betul? So, bahagi 6 bila bawa sebelah sini dia akan jadi darab. So, 2V tolak 4 adalah 3 darabkan dengan 6 iaitu dapat 18. 2V tolak 4. So, tolak bila bawa sebelah sini akan jadi tambah. So, jadi akan dapat 2V sama dengan 18 tambah 4. So, jadi 2V ni adalah 22. So, yang ni adalah darab. Bawa sebelah kiri dia akan jadi bahagi. So, jadi V bersamaan dengan 22 bahagi dengan 2. So, V adalah 11. So, jadi jawapan dia adalah D. V merupakan 11. Okay, next. Pergi kepada soalan yang kelima. Okay, soalan 5. Dia kata kat sini adalah 4 dalam kurungan K tolak 5 sama dengan
2 dalam kurungan K tambah 3. So, jadi dia nak kamu cari nilai K. So, nak cari nilai K, buka dulu kurungan 4 dengan K, 4 dengan 5. So, apa dapat? 4 dalam kurungan K tolak 5 sama dengan 2 dalam kurungan K tambah 3. So, jadi yang ni saya kata buka kurungan akan dapat 4K tolakkan dengan 4 dengan 5, 20 sama dengan, ini pun dalam kurungan kan. So, buka kurungan 2 darab K dapat 2K tambah 2 darab 3 akan dapat 6. So, jadi nak buat apa? So, satukan semua huruf di sebelah kiri, nombor di sebelah kanan. So, jadi 2K. Saya tukar. So, 2K ni saya bawa sebelah sini. 2K ni positif, betul? Bawa sebelah sini dia akan jadi tolak. Negatif 20 pula saya bawa sebelah kanan. So, tolak dia akan jadi tambah. So, jadi apa yang akan berlaku kat sini adalah, so, 4K sini tambah akan jadi tolak. So, tolak dengan 2K bersamaan dengan 6. Tolak 20 akan jadi tambah 20. So, 4K tolak 2K akan dapat 2K bersamaan dengan 6 tambah 20 dapat 26. So, jadi 2K ni darab, bawa sebelah sini akan jadi bahagi. So, K bersamaan dengan 26 per 2. So, jadi K bersamaan dengan 13. Jadi, jawapan dia adalah D, dongki 13. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-6. Okey, soalan yang ke-6. Fairuz membayar RM85. Okey, RM85 bagi 3 kg manggis dan 5 kg tembikai di mana harga bagi sekilo manggis dan tembikai masing-masing RMX dan RMY. Wakilkan maklumat berikut dalam ayat matematik yang betul. Okay, jadi manggis adalah RMX. Okey, 3 kg manggis yang mana dia adalah RMX untuk setiap kg. Okey, sama juga lah 5 kg tembikai yang mana dia adalah RMY bagi setiap kg. So, dibeli kedua dengan harga RM85. Okey, jadi maksudnya 3X dia tambahkan dengan 5Y, dia akan dapat dua-dua ni dibayar dengan harga RM85. So, ini merupakan ayat matematik dia. 3X tambah 5Y sama dengan 85. So, jadi jawapan dia adalah C. Okey. So, kita pergi kepada soalan yang ke-7. Dia kata, hitung nilai 1/24M tambah 5N tolak 3N tambah M. Diberi M 3, N 2. Maksudnya dia nak kamu masukkan nilai 3 ni ke dalam M. Ke dalam M sini. Dan nilai negatif 2 ni ke dalam N sini dan juga N sini. So, jadi nak buat apa? So, 1/2 dalam kurungan 4M. M berapa? 3. So, buat kurungan. Setiap kali ada pemboleh ubah nak masukkan nilai, tolong letak kurungan. So, 4M tu 3. Tutup kurungan. Tambah 5N. N adalah negatif 2. Tutup kurungan. Tutup kurungan lagi. So, ini untuk kurungan besar ni. Kemudian, tolak dengan buka kurungan 3. N adalah negatif 2. Negatif 2, tutup kurungan, tambah M adalah 3. Tutup kurungan. Kemudian tutup kurungan yang besar. Okey, dia boleh kamu nak selesaikan dahulu baru letak nombor, ataupun kamu terus je letak nombor. So, and then kamu terus tekan guna kalkulator supaya tak ada kesalahan silly mistake kat sini. Okey. So, ikut je apa yang kamu dah tulis. So, buka kurungan 4. Dalam kurungan ada 3 tambah 5 dalam kurungan negatif 2. Tutup kurungan lagi, tolak, buka kurungan 3 dalam kurungan negatif 2. Tutup kurungan, tambah dalam kurungan 3. Tutup kurungan. So, jadi apakah jawapan dia? Jawapan dia 4. So, tu dapat jawapan dia adalah 4A.
So, kamu boleh guna benda ni dalam guna test calculator kalau dia soalan objektif. Kalau soalan subjektif, tolong kira one by one. Kena ada jalan kerja, okey? Okey, so soalan yang 8. Okey, soalan ke-8. Okay, dia minta kamu hitung nilai M bagi persamaan linear yang dia nyatakan. Okey, ini adalah pecahan. Okey, macam mana nak kira pecahan? Pecahan nak kira dia mesti sama, bawah ni kena sama. So, jadi M per 3 tolak dengan 2 M per 5 bersamaan dengan negatif 2 per 5. So, jadi, kamu nak hilangkan, nak senang, nak kira M ni berapa, bagikan sama dia punya penyebut dia. 3 kena darabkan dengan 5, M darabkan dengan 5. 5 kena darabkan dengan 3, 2M kena darabkan dengan 3. So, apakah jawapan dia? 5M tolak 2M darab 3, 6M. So, perkan dengan 15. Sama dengan negatif 2 per 5. So, ini adalah bahagi. So, jadi bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi darab. Okay, so 5M tolak M. Kita bagi jawapan kat sini. So, 5M tolak M akan dapat negatif M, negatif 1M. So, bersamaan dengan negatif 2 per 5 darabkan dengan 15 tadi. So, darab. So, kamu akan dapat ini 1, sini 3. Negatif 2 darab 3 dapat negatif 6. So, ini adalah untuk negatif. Okay, jadi, sini macam mana nak hilangkan negatif? Kamu boleh darabkan dengan kamu boleh darabkan dengan negatif 1. Sini pun darabkan dengan negatif 1. So, dapat negatif positif M. Negatif M darab negatif akan dapat 6. So, jadi jawapan dia adalah B, 6. Okey. Okey, kita pergi pada soalan yang ke-9. Soalan penyelesaian masalah. Gajah menunjukkan sekeping papan berbentuk segi 4 tepat dengan panjang dan lebar adalah 4x. Ini adalah tambah 4x tambah 3 cm dan 3x tolak 5 cm. Diberi perimeter papan adalah 206. Jadi dah bagi perimeter papan. Perimeter tu apa? Tambah dekat luar ni kan. Okay, dia minta kamu cari hitung nilai panjang dalam sentimeter papan itu. Okey, so jadi kamu boleh katakan kamu tambah keliling dia untuk mencari persamaan linear. Okay, jadi buat apa? 4x tambah 3. Okay, sebabnya tambah lagi kan? Ataupun kamu boleh senang kamu katakan semua ni darabkan dengan 2. Kenapa darab 2? Sebab dia ada 2. Kemudian tambahkan dengan 3x tolak 5. So, yang ni pun kena darabkan dengan 2. Kenapa darab 2? Sebab dia ada 2. So, tambah kedua-duanya sama je. So, bersamaan dengan perimeter dia adalah 206. Okay, so next. Tolong selesaikan, pemudahkan, iaitu buka kurungan. 2 darab dengan 4 dapat 8x. Tambahkan dengan 2, 4. 2, 3 dapat 6. Tambahkan dengan 2 darab 3 dapat 6x. 2 darab dengan negatif 5 tolak 10. So, bersamaan dengan 206. Okey, kemudian selesaikan x dengan x. So, 8x tambah 6x tambah 6 tolak 10 sama dengan 206. So, 8 tambah 6 kamu akan dapat 14x. 6 tolak 10 kamu akan dapat negatif 4 bersamaan dengan 206. So, tolak 4 bawa sebelah sini, dia akan jadi tambah. So, 14x bersamaan dengan 206 tambah 4 iaitu 210. 14x. Ini adalah darab, bawa sebelah sini, dia akan jadi bahagi. So, x bersamaan dengan 210 bahagi 4. So, jadi nilai x adalah 210 bahagi 14. So, 210 bahagi dengan 14. So, dah kamu akan dapat 15. So, nilai x adalah 15 lah. Nilai x 15. So, soalan minta hitung nilai panjang. Panjang dia berapa? Panjang dia adalah ni, 4x tambah 3. So, letak kat tepi ni. So, 4x tambah 3 ni panjang. So, yang mana x bersamaan dengan 15. So, masukkanlah nilai. Nilai 4, 15 tambah 3. So, jadi jawapan dia adalah
4 dalam kurungan 15 tutup kurungan tambah 3. So, jadi jawapan dia adalah 63. So, jadi 63 ni adalah A. Okey? Boleh? Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-10, soalan yang terakhir. Okay, dia beritahu umur Menol ialah 13 tahun. Hasil darab umur Menol dengan 2 dalam kurungan 3x tolak 5 ialah 104. Hasil darab umur Menol 13 ni dengan yang ni adalah 104. Hitung nilai X. So, jadi 13 darabkan dengan 2 dalam kurungan 3x tolak 5, iaitu akan dapat 104. So, nak mudah adalah kamu darab je dulu. Yang ni buka kurungan untuk yang dahulu. Akan dapat 13 darab dengan 2 darab 3, 6x kurungan lagi tolak dengan 10 sama dengan 104. So, ini darab kan. So, jadi boleh buat 13 dalam kurungan 6x tolak 10 sama dengan 104. So, 13 darab 6x kamu akan dapat 78x. 13 darab dengan 10, 13 darab 10 kamu akan dapat 130 sama dengan 104. So, macam mana dapat X? Tolak 30 bawa sebelah sini akan jadi tambah. So, jadi 78X bersamaan dengan 104 tambah 130. So, jawapan dia adalah 234. 234. Ini adalah 78X. So, ini darab kan. Bawa sebelah sini dia akan jadi bahagi. So, jadi X bersamaan dengan 234 bahagi dengan 78. So, jadi X bersamaan dengan 3. So, jadi jawapan dia adalah A. Jadi, itu sahaja untuk bab yang ke-6. Okay. So, kalau ada masalah boleh tanya saya. Okay. So, sekian. Terima kasih.